Assalamualaikum semua. So hari ni seperti biasa saya ada rakan usahawan juga. Jadi hari ni saya ada Puan Suzana. Coach, AKA Ratu Giling Layar. Ratu Giling. RGM, Semua RGM. RGM Oh, RGM tu steady kan. Dia ada siap ada title lagi RGM. Bukan calon-calon orang lah. So saya perkenalkan, selamat datang Suzana. Terima kasih Coach. Terima kasih atas jemputan hari ini. Terharu sangat sebab rasa sangat-sangat terharu sebab dijemput datang ke studio yang cantik, comel. Oh, terima kasih. Terima kasih kepada Akar Digital. Korang tak nampak studio, so tak apa Nanti semakin hari dia semakin cantik. So terima kasih. So panel saya hari ni, jemputan kami seorang usahawan juga. Ini macam Iron Lady ke. So kita akan bersembang seperti biasa. Jadi mula-mula ni tak nak tanya sangatlah pasal diri dia kan. Nanti kejap lagi kita tanya kan. So sekarang ni macam mana? Ini dah penghujung tahun 2023 kan. Jadi macam mana suasana industri bisnes cili bisnes cili giling, cili segar kan, cili kisar. Macam mana suasana industri di luar sana dan macam mana harapannya tahun depan kan, apa yang dah dengar-dengar. Wih, soalan bonus ni Coach. Soalan bonus. Jawab ni. Kalau nak ikutkan pada pendapat saya lah, sebab saya dah berada dekat dalam industri cili giling, cili boh, cili paste ni, alhamdulillah dah agak lama, hampir 15 tahun dah. 15 tahun 15 lama tu. 15 tahun dah bergelumang dekat dalam industri ni. Memang boleh dikatakan tahun ni agak melelahkan lah. Melelahkan lah untuk pengilang-pengilang peluang macam kita orang ni kan. Sebab daripada awal lagi, sejak daripada pandemik sampai endemik dan sekarang era kemerosotan ekonomi, kenaikan harga. So kita orang punya kehidupan sebagai penari luar cili giling ni dah macam roller coaster dah Coach. Roller coaster. Saya suka. Naik turun tak tahu sampai bila. Tapi saya mengharapkanlah semoga perkara ni cepat-cepatlah berakhir kan. Tapi saya jangkakan mungkin lagi 1-2 tahun kot. Okey. Boleh itu je lah yang saya boleh katakan. Tapi memang saya beberapa tahun ni rasa macam susah nak bernafas sikit lah. Rasa macam naik roller coaster kan. Bila dia tengah naik tu tahan nafas kan. Bila dia turun tu. Turun je. Wow je kan. So okay. So itu secara general lah industri ni kan. Tapi sebenarnya saya nak tanya. Saya pula. Aku je lah boleh ikut Boleh kot. Kita santai-santai je lah kan. So para usahawan ni aku engkau okey je kan. So kenapa Su pilih untuk masuk bidang? Dah lama dah 15 tahun. So kenapa pilih bidang buat cili boh ni ataupun cili giling atau cili kisar ni? Sebenarnya Coach, apa cerita sebenar di sebalik dia sebenarnya, RGM? Dia sebenarnya kes dah terjebak ni Coach. Kadang-kadang bila dah terjebak ni, kita nak keluar kan daripada gua ni. Bercinta Coach. Memang bercinta. Dah sekali terjebak, kita memang susah nak keluar. Kalau boleh biarlah kita punya jihad tu, kita punya perjuangan tu diteruskan sampai habis. Okey. So macam mana boleh terjebak? Apa cerita sebenar boleh terjebak ni? Okeylah, sebenarnya kalau nak ikutkan, boleh ke nak cerita daripada boleh. awal? Dekat short lah. Okay. Boleh. Secara ringkas lah kan? Secara ringkas lah. Sebenarnya dulu saya bukan datang daripada bidang teknologi makanan ke ataupun meniaga makanan ke, bukan. Sebenarnya saya dulu dalam bidang yang berbeza. Berbeza tu apa? Cuba dengar sikit. Pelik ke tak? Sangat lain ke atau macam mana? Bidang tak apa. Kita open. Sebab macam ni selalu kita tanya usahawan, aku selalu tanyalah, kenapa kau start bisnes ni? Kan? Sebab kadang-kadang kita tengok orang start bisnes tu sebab dia minat. Dia ada mungkin kekuatan dalam bidang tu apa semua. Tapi ada juga usahawan yang mungkin dia tak start macam tu. Mungkin hasil daripada tengok kawan. Tapi sekarang ni kita nak kupaskan, ada ke teori sebenar yang kalau nak jadi usahawan ni dia mesti minat, dia mesti ada passion, atau boleh ke dia terjebak dalam satu-satu bisnes dan kemudian baru timbul minat. Jadi mungkin ni baru lagi kan, tapi mungkin lepas kita dah interview ramai orang, mungkin kita akan dapat satu teori ataupun satu prinsipal di mana
apa sebenarnya yang membuatkan usahawan tu berjaya? Dia terjebak, dia push diri dia kan, ataupun dia memang minat, dia start. So kita nak kupaskan benda tu. So ini antara soalan wajib yang akan ditanya dalam podcast ni kan. Supaya sambil kita borak-borak tu mungkin kita akan nampak idea, dapat idea, dan juga mungkin boleh bantu usahawan-usahawan dekat luar sana yang mungkin juga tengah struggle, tengah go through the roller coaster punya ride kan. Jadi mungkin kau boleh cerita lah sikit rahsia-rahsia tu kan. Okay. Tak ada rahsia tak sangat. Tak ada rahsia sangat. Sebenarnya macam ni. Dulu lepas saya habis belajar dekat salah satu universiti tempatan, saya telah bekerja di bidang retail sebenarnya. Okay. Saya kerja bahagian kosmetik. Okay. Saya kerja dalam bidang kosmetik ni lebih daripada 10 tahun. Oh, lamanya. Dan saya dah bekerja dengan beberapa syarikat international lah. Okay. Tapi saya rasa dekat situ saya masih tak ada kepuasan. Saya tak tahu. Macam ada yang tak cukup lagi. Nak ikutkan masa tu saya kerja bahagian sale. Saya jadi pengurus. Saya pernah bekerja dekat retail travel. Saya pernah kerja. Lepas tu saya pernah bekerja dalam bidang CRM. Saya pernah buat marketing untuk brand tersebut. Tapi saya rasa saya masih tak dapat kepuasan. Dan kebetulan pula pada waktu tersebut saya ada sikit krisis lah dengan bos. Patutnya bos berhentikan saya. Tapi saya berhentikan bos dalam hidup saya. Poyo kan, poyo. Itu memang statement poyo. Tolong jangan tiru, tolong jangan tiru. Okay? Berhentikan bos daripada hidup kita kan. Itu satu cara lah. So lepas tu baru start bisnes ni. Tapi apa yang menyebabkan pilih ni? Kau boleh je pilih bidang kosmetik ke, jadi product founder, product beauty ke, kecantikan ke, apa semua kan. So kenapa pilih yang ini? Itulah masa tu sebenarnya terjebak. Okay, terjebak. Masa tu saya dah buat beberapa bisnes lah. Saya ada bisnes pengantin sebenarnya. Saya ada buat bisnes makeover pengantin. Lepas tu saya ada buat package pengantin. Saya ada butik pengantin, tak berapa jadi masa tu, separuh jalan. Lepas tu saya ada buat bisnes online, jual baju kanak-kanak. Bila kita ada anak kecil, kita nak buat bisnes baju kanak-kanak. Semuanya kita nak buat. Bila kita jadi pengantin, kita nak buat bisnes pengantin. Bila kita ada anak kecil, kita nak buat bisnes baju kanak-kanak. Jadi saya tak ada arah tujuan tau. Lepas tu bila saya berbincang dengan suami saya, apa kata you buat bisnes santan? Sebab every time I pergi kerja, I lalu dekat satu tempat tu orang jual santan. Beratur orang nak beli santan. Macam pada dia tu, orang bisnes santan tu laku keras. Waktu tu lah. Tapi tu pun tengok orang tu niaga kan. Orang tu mungkin laku keras kan. Tapi tak makna kalau kita buat, kita pun laku juga kot. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu situasi sebenar kan. Dia ikut hati dia je. So saya pun macam pengaruh kan. Sebab yelah, kita punya sleeping partner kata, kata buatlah bisnes santan. Tapi bila dah mula bisnes santan tu, barulah kita tahu sebenarnya betapa susahnya nak cek duit. Masya Allah. Allah je lah yang tahu masa Allah je lah yang tahu kan. So daripada mula-mula buat santan. Jadi macam mana pula buat cili lepas tu? Okey. Mesin dia lain-lain kan? Mesin lain-lain. So, masa tu kita orang bermula start from scratch. Kita orang memang tak ada modal yang besar. Lepas tu saya sendiri pun tak ada duit masa tu. Jadi suami saya kata tak apalah, I pumpkan duit untuk you lah. Kita ada duit sikit, beli mesin santan yang pertama. Mesin santan yang pertama kecil je. Jadi bila kita orang dah buat bisnes santan selama 1-2 hari. Ada seorang makcik tu datang sebab dia dekat depan. Sebenarnya kita orang ni meniaga santan tu hanya dekat sebelah rumah nenek suami saya. Kita orang dekat situlah kita orang buat bengkel santan. Saya pun beli canvas belang-belang tu kan, ikat kiri kanan kan. Kalau nak berniaga nak jual kat orang kampung kononnya. Ingat berniaga kat orang kampung tu boleh cepat kaya. Jadi kita pun pergi belilah canvas yang belang-belang biru kuning tu. Ketuk sana, ketuk sini. Lepas tu bila dah ada mesin santan yang pertama baru sampai,
Padahal terkira-kira lagi tak pandai buat santan, datang pula seorang makcik tu, dia kata, Su, kau dah berniaga santan, kenapa kau tak berniaga cili giling sekali? Kau tengok dekat pasar tu semua orang berniaga santan, mesti berniaga cili giling. Okey. Lepas tu kata, cili giling. Lepas tu, kita orang ni, masa bila muda kan, semangat kokobar coach. Kalau boleh semua bisnes kita nak tapau. Semua nak buat. Semua nak buat. Superman, superwoman. Lepas tu, saya kata, okey lah. Dah alang-alang buat santan ni, kita kena buat cili giling ni yang. Cakap dengan husband. Husband kata, okey, berapa nak beli mesin cili giling tu? Lepas tu bila tanya kat kedai dalam RM800 kot, tak sampai RM1,000. RM800 lebih je. Mesin made in China. Jadi pun kita orang pun invest lagi satu, beli mesin cili. Bermulalah meniaga santan dan cili giling. Masa tu tak ada pekerja. Ada seorang pekerja je. Masa tu zaman jahiliah kan. Jadi kita, inilah tokey, inilah yang belah kelapa, yang inilah juga nak parut kelapa, yang ini juga lah nak buat santan. Kalau dia punya org chart tu semua dia lah kat situ lah. Chief Everything Officer. Betul. So, alright. Jadi mulanya dalam bidang kecantikan kan. 10 tahun juga kat situ. Kemudian hasil daripada tak berapa happy kat sana, okeylah berhenti kan. Kemudian dipengaruhi influence oleh husbandnya untuk buat bisnes ni. Tengok dekat luar tu, jalan nak pergi kerja tu orang berniaga santan kan. Laku keras lah dia katanya kan, sebab orang beratur kan. Kemudian start buat. Kemudian makcik ni pula lepas 2 hari kan, makcik ni tanya, kau ni Su, kalau dah berniaga santan orang mesti berniaga cili giling, awak pun buat lah. Betul. Kan? Sebab dia berniaga asam pedas kat depan tu. Jadi dia nak beli. Semua kita supply cili dekat dia. Padahal nak supply cili dekat dia bukan banyak sangat pun coach. Supply dalam 10-20 kilo je sehari. Tapi aku ni bodoh pergi belilah mesin grind cili semata-mata nak supply dekat makcik ni. Terpengaruh. Alright. Tak boleh so daripada situ? Daripada bermula lah episod, setiap hari kita orang buat santan dan buat cili giling. Dan kita orang mula supply kepada kedai-kedai runcit, kedai-kedai dekat area Seksyen 7 Shah Alam tu, supply dekat kedai runcit, supply dekat restoran. Dan masa tu memang susah. Terus terang susah lah. Kita ingat kita boleh jual santan dan cili giling pada orang kampung pada mulanya. Tapi bila jual pada orang kampung, permintaan tu tak berapa tinggi sangat. Satu hari hanya mampu jual 3-4 kilo je. Bayangkan dengan 3-4 kilo, macam mana nak bayar gaji sendiri? Tak cukup. Nak balik modal lagi lah. Memang tak lepas coach. Lepas tu kita orang dapat idea. Sebab satu perkara coach, saya belajar coach, bila kita nak mulakan sesuatu, kita ada idea bisnes tu. Bila kita nak buat bisnes tu, kita kena start somewhere. Kita kena mulakan dulu. Kalau kita tak mula, kan, kita punya idea level tu je, takat tu je. Idea kita tak boleh berkembang. Tapi bila kita dah mulakan idea tersebut, kita dah gali-gali sikit, yang ni nak buat macam mana nak naikkan sale, otak kita akan jadi lebih kreatif. Barulah idea tu dia generate lebih laju, lebih kreatif, lebih besar, dan kita mula fikirkan, itulah kita dah start berangan lah. Kalau kaya sikit nak pakai kereta mewah lah kan. Orang perempuan nak beli beg apa lah, lepas tu nak beli handbag brand apa lah kan. Kita dah mulalah, otak kita dah kreatif lah. Padahal duit sale kita dapat bawah 100-200. Kita dah berimpian nak beli kereta yang 100-200 ribu lah kan. Biasalah manusia kan, berangan kan free. So ini dah macam coach lah kan. Bagus coach Shu bagi tahu kita kan. So betul, kadang-kadang kita start business, kita dia macam ni lah. Kalau kita plan atas kertas saja pun kita tak tahu, betul? Kita tak tahu kan. Istilah yang kadang-kadang aku gunalah fail forward. Fail forward. That means kita kena berani gagal lah. Kan? Sebab gagal ni bukanlah gagal kesilapan. Bukanlah gagal dalam hidup ni kalau kita tak buat apa-apa lah. Kalau kita give up, gagal lah. Kan? Tapi kesilapan tu sebenarnya bagi kita feedback. Kan? Bagi kita maklum malas. So macam Susdi cakap, bila dah buat tu baru tahu dia jadi semakin kreatif, betul. Dan kemudian boleh expand apa semua kan. Jadi mungkin itu juga yang Su lalui lah.
Betul, Betul. sangat betul. Sebab kalau tidak, takkan boleh tahan 15 tahun betul. Dah 15 Masya tahun Allah, juga tahan. Masya Allah, Kan? 15 Dia tahun start macam tak daripada- percaya. Macam tak percaya. Macam tak percaya. Macam tak percaya. Tapi Ah. susah lah, susah. 15 tahun tu rasa macam, ya Allah, sekejap je aku dah tua. Sekejap. Tapi tak kaya-kaya lagi. Tu jangan sebut. Dulu kita punya definasi kaya, masa kita mulakan bisnes tu, masa bisnes kecil, definisi kaya kita lain. Tapi bila bisnes kita dah berkembang, sekarang ni kita rasa definisi kita berubah pula. Oh, berubah Kalau dulu mungkin contoh kan, dulu sale dapat satu hari 100-200, definisi kaya, nanti kalau aku dah kaya sikit, aku nak bawa anak aku pergi makan dekat sini lah, makan seafood lah apa. Pada kita dapat makan mewah tu kaya. Masa kita bisnes kecil lah. Tapi sekarang bila bisnes kita dah besar sikit kan, definisi kaya kita dah berbeza. Ya Allah, bagusnya kalau aku ada 3 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta dalam akaun. Itu kita punya definisi kaya. Ataupun bagusnya kalau aku dapat tolong semua orang miskin kat dalam Malaysia ni. Dah berubah. Jadi definisi kaya dulu dengan sekarang, macam saya cakap lah, kalau kita tak start, dia tak kreatif kan. Lama-lama otak kita makin kreatif. Fikir, kaya zaman sekarang, dia kena macam ni. Okay. Dulu kaya macam tu lah. Macam tu lah. Okay, so saya ada pendapat yang sedikit berbeza lah kalau kita tengok dari segi kaya ni kan. Sebab kaya ni dia sebenarnya tak spesifik, dia subjektif lah, Betul. kan, kalau kekayaan tu. Tapi kalau kita cakap 7 figure that means juta lah kan. Sebelum kita boleh dapat juta ringgit, kita kena ada mindset yang juta ringgit juga. Betul. Kan. Million dollar mindset lah, million dollar mindset kan. Dan million dollar mindset tak semestinya mesti nak kereta besar, rumah besar, hidup dalam serba kemewahan, tak semestinya kan. Dia macam ni coach. Itulah pentingnya kita kena ada ilmu dalam kehidupan kita. Oh betul coach. Tak ada lah cik. Tiba aku jadi coach lah. Jadi coach lah. Kita kecil je. Tak apa. Sama. Kita sama, belajar sama-sama kan. Kan beberapa hari lepas coach kata, so sekarang aku dah start membaca. Itu tengok dekat medsos lagi satu lah. Itu bumbung biru punya. Tak adalah, mungkin dia sebenarnya exposure tau, exposure. Bila kita berniaga kecil ni, pemikiran kita masih belum terbuka lagi. Tapi bila bisnes kita from time to time, bisnes kita dah berkembang, kita dah jumpa circle yang berbeza setiap hari, jadi pergaulan kita juga berbeza. Dia punya lifestyle juga berbeza coach. Jadi saya belajar sesuatu lah. Bila kita nak majukan lagi bisnes kita nak kembangkan lagi bisnes kita perlukan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bisnes kita. Okay. Jadi untuk mendapatkan ilmu tu ada pelbagai cara. Ada orang nak dapatkan ilmu bisnes, pergi kursus. Okay, kan? kursus. Tak salah pergi kursus. Tak salah. Make sure dapat mentor yang baik. Ada orang tu dia nak dapatkan ilmu, dia baca, dia beli lagi buku. Tak puas baca buku ni, Robert Kiyosaki lah. Alamak macam dia kena pula kan. Nak baca buku orang ni, motivasi tu, motivasi ni, tak cukup. Sampai penuh, bertimbun-timbun kat belakang rak penuh ni. Tapi kadang-kadang baca 2-3 line tutup. Itu salah. Kita kena baca buku sampai habis dan kita kena praktikkan apa ilmu yang sesuai untuk kita applykan dalam bisnes kita lah. Tengok tu kan. Terima kasih Coach Su kan memberi sedikit tip bagaimana nak baca buku Itulah ada juga dia So apa pembelajaran ni tadi yang nak share tu tadi? Okey. So apa yang kau dapat belajar daripada, yalah ada separuh orang pergi kursus dan separuh orang baca buku. Nak dapatkan bisnes, nak dapatkan ilmu untuk bisnes ni. Apa semua tu kan. Okey, sebenarnya kita ni hidup kita hari-hari ni kita ada rutin kita. Okey, kita ada rutin. Kadang-kadang coach, saya tak tahulah coach punya rutin setiap hari macam mana. Coach kata mungkin coach nak pergi sembahyang subuh dekat surau ke dekat masjid ke apa ke kan. Lepas tu coach mulakan rutin exercise ke, lepas tu baru pergi office, tengok apa benda yang kita nak settlekan hari tu kan. Sama juga macam saya percaya dekat luar sana ramai lagi businessman, businesswoman ataupun usahawan kat luar sana, dia ada lifestyle yang tertentu lah yang dia dah setkan untuk diri dia. Sama juga macam saya
saya mesti ada masa yang saya peruntukkan sedikit waktu untuk membaca. Tak kisahlah baca Quran ke, baca buku ke. So at least sebelum tidur tu saya dah dapat sesuatu lah hari tu. Adalah ilmu yang saya belajar sikit yang saya boleh apply kan. Sebab kadang-kadang ada orang ni bila dia ada masalah, dia ada mentor dia sendiri. Macam coach, mungkin coach mentor untuk bermain di media sosial, kita boleh refer kat Coach Al. Okay, kita ada mentor Dia lagi cakap seorang. coach. Ini Coach tu cakap hari ni. mentor. Okay, untuk Saya tengah masih tunggu lagi ni dia punya gist dia kan, apa dia punya isi dia tu. Tadi isi coach kata macam mana dengan ilmu ni kita boleh. So ada rutin. Jadi ada rutin, lepas tu Su amalkan rutin apa untuk pastikan bisnes ni boleh berjaya, nak naikkan bisnes ni. Okay. Su punya rutin macam mana? Rutin dia sebenarnya macam ni. Kita buat benda yang sama setiap hari. Tapi kita kena ada planning untuk jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Tapi sebelum kita nak buat planning ni, kita kena kumpulkan data, kumpulkan ilmu kita, yang mana kita rasa kita nak tambah baik, kita tambah baik. Lepas tu kalau ada benda yang kita tak dapat nak solve, kita mesti ada mentor kita. Kalau contohnya untuk bermain dekat media sosial, saya stuck, saya call Coach Al. Kalau saya stuck, saya ada mentor yang ajar saya dari sudut financial. Okay. Kalau saya stuck dari sudut production, saya ada pakar teknologi makanan yang saya boleh refer lah untuk saya punya penghilangan. Jadi untuk pastikan saya achieve saya punya goal tu, saya mesti setkan saya punya short term dengan long term punya goal. Kadang-kadang dekat dalam hidup ni tak semua benda yang kita nak capai tu kita boleh capai dengan mudah. Kadang-kadang ada perkara tu dah 3-4 tahun kita nak capai, tak capai-capai. Sebab apa Sebab ada apa failure selalu, dia, ada failure dia. Macam saya kan kadang-kadang saya dah cuba dah, memang tak boleh juga. Kadang-kadang saya give up, kadang-kadang saya burn out. Saya ni manusia biasa coach. Saya bukan malaikat. Sama. Saya pun bukan Superman. Kadang-kadang kita give up. Tapi saya masih tenangkan diri, saya mesti cari solution sampai saya dapat dan sampai saya achieve. Tapi boleh dikatakan dekat dalam dunia ni kalau ada 10 perkara yang kita nak achieve, kadang-kadang kalau Allah tu kata tak jadi juga. Kalau Betul. Allah kata, okeylah aku nak bagi kau 10 perkara, tapi aku nak tambah lagi 5 perkara. Aku target 10 je, tapi Allah bagi 15 perkara boleh achieve. Itu rezeki bonus. Siapalah kita nak menidakkan kuasa Allah kan coach. Betul. Rezeki tak pernah salah lah Mat. Rezeki tak pernah salah. Ini ayat biasa, ayat perkataan klise lah usahawan. Usahawan memang suka. Awak ada tak apa-apa pepatah yang awak sentiasa guna bila tengah down apa semua kan? Ada quote ke satu yang selalu diguna pakai, mungkin jadi hashtag awak ke, share dekat social media kan? Atau something yang awak selalu cakap kat diri sendiri kan? Mungkin ada pepatah yang kita sama-sama boleh guna pakai hari ni. Tak adalah, sebab kita ni penghilang cili-giling kan. Jadi benda yang selalu saya kata ni coach, kita ni kalau nak meniaga cili-giling, kita kena sanggup berpanas-panas, berpedas-pedas. Kalau tak sanggup berpanas-panas, berpedas-pedas, baik kau cek bisnes lain lah. Cari bisnes lain kan. Tak usah fikirlah nak jadi jutawan. Tak payah fikirlah nak jual-jual cili ni. Tapi okay, so balik kepada apa yang Su cakap tadi lah kan. So kita perlu ada mentor Ya, betul. So okay lah, mentor ni penting, dan sekarang ni kita tak terbatas kepada nak cari satu mentor kan. Betul. Sebab kita sekarang ni dengan social medianya, dengan akses kepada lebih banyak buku, kita boleh buat research apa semua kan. Kita tak perlu limitkan diri kita, betul tak? Kita boleh belajar daripada siapa yang kita nak. Sebab sekarang pun dah ramai mentor-mentor yang keluarkan hasil dia orang kan. Sekarang ni Melalui bagai video cendawan lah. yang penuh lah. Cendawan tumbuh tu macam laju gila, ramai sangat. Mentor-mentor sifu-sifu dekat luar sana. Macam-macam dia kan. Dan saya mungkin tak setuju dengan Su tadi bila Su cakap baca buku nak kena habis. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Kan? Sebab sebenarnya kalau saya baca buku tak pernah habis. Tak pernah habis. Tapi saya suka beli buku. Sebab baca yang penting-penting. Macam tu lah lebih kurang kan. Ataupun dia tengok komik kan, yang gambar-gambar dia nak tengok je. Macam tu kan. Sebab kita tertarik dengan satu-satu benda sebab dia punya dia punya kekuatan ataupun dia punya spesifik benda yang kita nak.
Itu je yang kita nak. Saya rasa dia Kan? mungkin sebab karakter lah coach. Jadi sebenarnya tak perlu. Kita ambil apa yang kita nak je. Karakter- Daripada mentor tu pun kita ambil coach yang kita ni kan. mungkin dia cepat laju. Dia laju. Dia tengok benda yang penting dia dah. Okey dah settle tutup. Settle. Lepas tu kita cari benda baru kan. Cari benda baru kan. Ada orang macam tu kot coach. Tak nak kalah, tak nak kalah. So tak nak kalah. Okey, tak apa. Dia baca sampai habis. Dia baca sampai habis. Tak juga. So kalau tadi kita nak ada bisnes juta-juta, Betul. nak ada mindset pun kena mindset jutawan lah kan. Betul. Mindset jutawan kan. Setuju. Tapi kalau kita pecahkan lagi, Mhm. kalau kita perincikan lagi kan, so kita tengok kalau Su cakap tadi practices ataupun dia punya tertib seharian atau dia punya rutin apa semua seorang yang berjaya kan, rutin dia tu macam mana. Jadi rutin tu yang kita nak ikut, betul tak? So contohnya kalau kita dalam bidang sukan lah, dalam bidang sukan, so kita seorang pelari lah, pelari yang yang dah menang medal banyak apa semua kan. So kita tahu rutin dia apa? Rutin dia bangun pagi kan, pergi training apa semua kan. Dan hari-hari dia buat benda tu je. Panas ke, hujan ke, dia rasa ada mood ke, dia rasa tak ada mood ke, kan, dia akan buat juga practices tu. Mula-mula agak-agak masa dia nak mula-mula berkecimpung dalam bidang tu, dia nak buat rutin tu agak-agak susah tak? Saya rasa mungkin mula-mula tu tak susah sangat sebab susah dia tak tahu hala tuju yang sebenar. Tapi bila dia dah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dia mesti tercari-cari sebenarnya apa yang aku nak achieve. Sebenarnya aku nak buat ke tak benda ni kan? Sebenarnya apa yang aku nak achieve sekarang ni. Hari-hari kena buat apa aku semua kan? practice ni sebenarnya apa yang aku nak capai. Okay. Dia dah start berfikir dah. Sebenarnya aku nak jadi kata tadi dia atlet lah. Atlet lah katalah aku nak jadi perenang. Perenang acara bebas 100 meter. Nombor 1 di Malaysia. Kata itu dia punya dia punya goal lah, goal setting dia kan. Baru dia terfikir, okey nak jadi perenang nombor 1 ni, apakah ciri-ciri yang perlu ada sebagai seorang perenang. Baru dia terfikir, ciri-ciri dia aku kena berenang laju acara bebas. Jadi macam mana aku nak berenang laju kan? Aku kena praktis. Jadi bila nak berenang tu aku kena ada step-step dia lah. Yang aku kena berenang ni. Jadi aku kena make sure kuatkan aku tu betul-betul padu. Betul-betul padu. So dia kena praktis lah. Ya betul. So mula-mula daripada dia minat kan, 2 minggu dia dah tak minat lah. Betul. Tapi kalau dia ada visi tu dan dia tetap dengan visi yang dia nak tu, dia akan bentuk satu disiplin. Betul. Mula-mula kena paksa diri lah. Mula-mula kena paksa diri kan. Dia perlukan disiplin apa semua kan. Tapi lama kelamaan benda tu dah jadi diri dia. Betul? Dia dah jadi tabiat, dah jadi karakter dia. Dia memang bangun pagi, rutin dia akan dia jadi akan benda tu akan jadi automatik. So itulah lifestyle ataupun itulah karakter seorang yang berjaya. Kita tak nak sebut jutawan lah, sebab jutawan ni dia sedikit subjektif sebab betul. kita tak boleh nak identify apa tak maksud ukur, sebab dan masing-masing ada masing-masing kejayaan tu subjektif, betul? Kan? Betul. Ada orang dia nak 1 juta ringgit. Ada orang nak 1 bilion. Ada orang nak 1 juta ringgit sale. Ada orang nak 100,000 ejen boleh produce berapa juta kan. Betul. Jadi lain orang lain dia punya spesifik objektif tu kan. Betul. Yang penting dia bentuk karakter tu tadi atau bentuk tabiat ataupun rutin supaya dia ada mindset seorang yang berjaya. Betul coach. Betul kan? So lepas tu baru dia boleh berjaya lah. InsyaAllah. Kalau diizinkan Allah, kalau dia konsisten. Memanglah. Tapi kadang-kadang konsisten je pun tak boleh achieve lagi coach. Tak boleh achieve. Sebab dia konsisten kepada benda yang yang macam tahap level 2 je. Kadang-kadang dia kena tambah speed lagi. Speed lagi. So ada masa kita akan sampai ke satu tahap yang mungkin kita dah level up, dah sampai situ kita dah tak boleh nak go up lagi. So masa tu kita kena mulakan proses kreativiti kita balik lah. Jumpa orang baru kan? Macam terkena je. Jumpa orang baru kan. Mungkin kita join circle-circle baru. Ataupun kita tukar strategi. Tukar strategi ni sangat penting lah. Ada masa-masanya kita tak boleh bermain dalam strategi yang sama dalam satu jangka masa yang sama.
Okay. Mungkin waktu tu kita perlukan tukar strategi ke, tukar mentor ke, tambah ilmu ke. So ini benda-benda yang kau dah buat lah dalam kau punya bisnes kan, untuk boleh tahan 15 Cik, tahun, betul? Siap mengeluh. Alhamdulillah. Adalah sikit kan. Alhamdulillah, terima Adalah kasih sikit. lah atas izin Allah. So so pepatah tadi, selain daripada kalau tak sanggup berpanas-panas, berpedas-pedas kan, jangan buat bisnes lah. Ada tak lain? Lagi satu benda lah. Ini memang saya punya saya punya personal lah. Saya punya Pesanan kepada diri sendiri. kata-kata yang saya simpan secara peribadi sebab itulah nak cerita sedih pula sebab Alamak. teringat arwah ayah kan. Okay. Jadi bila saya rasa macam saya down aja, saya mesti teringat saya kata dekat arwah ayah saya cakap, tak apa ayah, adik janji takkan hampakan harapan ayah. Macam tu je lah. Nak cakap sedih. Sorry teremosi sikit sebab kita kan bila kita dekat dalam bisnes ni ataupun kita nak achieve apa-apa dekat dalam hidup kita kan, kita mesti ada macam kata-kata semangat yang datang dari dalaman. Yang mungkin orang lain tak boleh nak mempengaruhi kita. Betul. Even suami kita ke sesiapa sajalah adik-beradik kita, tapi mungkin dekat dalam hati kita, jauh kat dalam hati kita ada seseorang yang yang sangat-sangat special lah. Yang sangat-sangat special. Arwah ayah. Okay. Itu je lah nak cakap. So takkan hampakan. Sedih pula. Takkan hampakan. Betul. Dan kalau cakap tentang parents ni lah mak ayah apa semua kan. Diorang ni kalau kita cakap kita tengah penat, kita buat bisnes tak jadi apa semua kan. Diorang mesti cakap kat kita it's okay. Kan? Kalau you nak give up it's okay. Betul? Sebab diorang kadang-kadang sedih tengok kita, betul? Tapi kita tak boleh lah. Kita tak boleh. Betul coach. Kita tak boleh give up. Walaupun dia orang cakap it's okay akak, it's okay adik, it's okay abang kalau nak give up. We understand and you can boleh buat benda lain, tapi boleh buat. mak lain, saya ni lain sikit tau coach. Mak saya dulu dia push. Tak, dia macam Aku tak kira. dia pelekehkan saya sebab saya ni kan anak bongsu kan. Jadi macam dia ingat saya ni bongsu forever. Dia ingat saya ni kecil forever kan. Dulu 15 tahun dulu sebelum saya mulakan bisnes ni, saya pernah cakap dengan mak saya. Saya kata, "Mak, kita nak berniaga. Kau nak berniaga apa?" Adik nak berniaga santan. Okay. Kau nak berniaga santan? Yalah, nak berniaga santan dengan cili giling lah mak. Muka kau ni nak berniaga. Mak aku boleh cakap macam tu. Cakap, iyalah mak, kita nak berniaga ni. Iyalah tu. Dia tak percaya. Tapi bila dia nampak kita punya progress tu kan, bila kita dah bisnes, dia dah nampak jatuh bangun kita pun tak banyak mengadu sangat dengan dia. Tapi ada waktu-waktu tu kita tercaples jugalah. Kita ni manusia kan. Kita mesti termengadu jugalah sikit kat dia. Cakap, mak. Lepas tu dia cakap apa? Kan itulah aku dah cakap dah jangan. Kau degil. Mungkin dulu dia akan memperkotak-katik dengan saya kan. Sekarang dia tak ada lah. Sekarang dia cakap, dulu sebab dia macam tak percaya kan. Adik boleh kan. So sekarang dia bagi kata-kata semangat lah. Dia kata, mak ni hari-hari doakan kau. Alhamdulillah. Doakan kejayaan kau. Kalau dia kata itulah cerita pasal mak ayah ni mesti dia touch kan. Lepas tu dia kata kalau arwah yang kau ada lagi, dia kata mesti dia suka tengok achievement yang kau dah achieve hari ni. So alhamdulillah walaupun kita mungkin belum capai sales 1 juta. Betul. Tapi at least kita ke arah situlah. InsyaAllah. Kita tengah kembangkan kita punya bisnes dulu. Dia sebenarnya kadang-kadang bila kita mula-mula dah 3 kilo. Lepas tu 30 kilo kan. Lepas tu 300 kilo. Lepas tu 3 tan kan. So itulah cara kita nak kembangkan. Tak cukup 3 tan. 3 kontainer pun tak cukup. Tak cukup. Okay. So kita dah lama bersembang kan. So kita nak wrap up sikit lah. Tapi sebelum wrap up kan, tengok kita punya audience pun meleleh air mata. Pinjam tisu. Tadi kan. Berkat doa mak ayah kita apa semua kan. Walaupun diorang antara orang yang kalau kita nak give up memang diorang cakap okey, tapi kita tak boleh patah semangat lah kan. Sebab diorang sentiasa akan doakan kita. Dah sebelum kita akhiri dah nak akhiri dah. Dah nak akhiri dah kan. Macam tak nak stop. Macam tak nak stop lah. Tak apa, nanti kita boleh panggil second round kan. So sebelum kita akhiri and selalu nak tanya juga soalan ni. Okay. Kau minat muzik tak?
Minat lah coach. Minat muzik Mesti minat. Kalau muzik tu genre apa? Sebenarnya saya ni tak spesifik lah coach. Oh, tak Saya spesifik, tak kata saya suka R&B ke pop ke jazz ke trance ke trance kan. Tapi dia mengikut peralihan umur. Peralihan umur. Ya, sebab saya kan orang Johor Bahru. So daripada kecil-kecil dulu kita orang biasa dengar radio Singapore kan. Okay. Radio Singapore ni banyak lagu-lagu Mak Saleh. Okay. Lepas So tu artis kegemaran mesti ada. Artis kegemaran. Artis kegemaran. Artis kegemaran. Siapa Kan? artis kegemaran? Mesti ada. Banyak sangat Gaman, lah. pilih. Mesti ada favourite. Takkan tak ada favourite. Tapi yang satu favourite masa itu macam all time favourite lah. Saya memang suka Celine Dion lah. Oh, Celine Dion Celine Dion. Memang suka Celine Dion tu sebab dia. masa Celine Dion tu muda sikit, dia menyanyi tu dia ada energy dekat atas stage tu kan. Okay. Masa dia buat konsert tu kan. Jadi saya memang suka dekat dia. Dapat pernah tengok Celine Dion punya konsert? Tak pernah lah, tapi pernah. tengok dekat YouTube je Tengok lah. kat Itu YouTube. je lah yang mampu So, kan. alright. So kalau Celine Dion dalam genre R&B lah lebih kurang kan? Lebih kot R&B. R&B lah lebih kurang R&B lah kot kan? Tapi kalau umur 20-an dulu kita minat lain. Umur 30-an minat lain. Okay. 40-an lain. Kalau kita tengok Celine Dion kan, kalau Celine Dion ni adakah dia penyanyi biasa-biasa ataupun dia seorang legend dah sekarang? Oh, dia legend coach. Dia legend Dia legend. Tapi perjalanan nak jadi seorang legend tu berbeza betul? Betul. Kan? Betul. Kalau korang boleh tahu cerita pasal Celine Dion daripada dia muda sampailah dia sekarang dah tua, dah ada kena penyakit lupa nampak makin menua ni. Sebenarnya perjalanan hidup dia bukannya senang, sangat susah. Betul. So sama juga macam kita buat bisnes ni kan, kita boleh ambil ciri-ciri rockstar ni kan, ataupun dia nak naik ke arah jadi legend lah. Legend lepas rockstar lah kan. Betul. Kalau kita tengok dia orang kan, Celine Dion ada tak nyanyi lagu orang lain? Jarang kan? Kita tak pernah dengar. Celine Dion nyanyi lagu dia je. Dia nyanyi lagu dia je. Style dia je. Betul. Dia tak peduli orang lain buat apa, orang lain buat genre apa. Dia different, betul? Dia memang akan jadi different. So kalau kita tengok daripada kita mula bisnes kan, sebagai startup, kemudian bisnes kita stable, kemudian kita ketengahkan bisnes kita buat cara kita jadi rockstar dalam industri. InsyaAllah. Kemudian baru kita akan jadi legend. Dan kalau kita lihat ciri-ciri dia orang, dia tak kisah orang buat apa. Kita buat, tak peduli. Kita buat lagu kita. Kita nyanyi style kita. Betul. So tak kisahlah kita buat bisnes apa pun, kita buat style kita. Kan? InsyaAllah. So terima kasih. So sekarang masih lagi santan dan cili ke atau cili saja? Sekarang kita masih lagi santan dan cili. Santan pun ada lah. Tapi kita fokus lebih kepada cili lah. Fokus kepada cili. Kan? So mungkin lepas ni dia akan fokus sampai orang kenal Ratu Giling buat cili saja. Dah tak ada yang lain-lain. Ya, betul. Kan? InsyaAllah. Sebab macam tadi lah, bila dia dah legend kan, bila dia dah rockstar, dia tak buat benda lain. Celine Dion tak cakap, I nyanyi R&B at the same time I boleh nyanyi juga pop. Tak ada. Lagu dia. Ada lagu dia je kan. So mungkin boleh. lepas ni Su akan lebih fokus lah kot kan. InsyaAllah. Alhamdulillah sekarang pun dah tengok dia punya TikTok dah semakin rancak kan. So nanti dekat bawah video ni kita akan letak juga link-link kepada kau punya social media. Betul. Boleh lah kawan-kawan follow apa semua kan. Tengok menu yang dia masak hari-hari. Ya, kalau korang berminat, nak tahu cara-cara masak menggunakan cili kisah his, korang boleh follow akak dekat TikTok Ratu Giling Malaya. Ratu Giling. Dia tu pun dah promote lah. Kita cakap nanti kita letak kat bawah video. Tak sabar. Okay, tak sabar. Sebab kalau boleh, semangat. Siapa yang belum kenal saya lagi, belum kenal akak lah Ratu Giling Malaya. Inilah dia Ratu Giling Malaya kan. Dibawa khas di platform podcast Richard Usahawan. Tak ada tempat lain. Kita kat sini kita nak cari usahawan-usahawan yang unik, yang ada ciri-ciri rockstar, yang nak ke arah legend tu. So kita nak cari dia orang. Macam rockers pun. Rock tu tak rock. So terima kasih sekali lagi kepada Su. Sudi datang ke rancangan podcast kami. So dalam sesi podcast yang pendek ni kita nak ada 3 benda lah kita nak buat. Satu, kita nak sembang kan. Kita nak kenal usahawan, kita nak tahu mungkin ada strategi-strategi, idea-idea yang dia boleh share dengan saya dan juga audiens di luar sana. Satu cara untuk kita nak buat networking kan. Mungkin sekarang ni kita tak ada masa nak networking kat luar sangat. Kita sibuk dengan bisnes kita.
ni last quarter ni kan nak fokus kembangkan bisnes TikTok hari-hari, jadi dia pun tak ada masa. Jadi mungkin dengan platform macam ni kita boleh kenal lebih ramai usahawan. Kita boleh follow dia orang kat social media, mungkin satu hari boleh berjumpa, boleh berkongsi idea, dan juga mungkin satu platform untuk kita nak upgrade lah. Mungkin kita upgrade, mungkin kita dengar idea-idea daripada usahawan-usahawan lain, kita terfikir bagus juga. Macam coach sekarang pun dia buat TikTok live hari-hari kan, hari-hari share resepi apa semua kan. Harap istiqamah lah macam tu lah. InsyaAllah. So semoga strategi tu juga berjaya untuk Su. InsyaAllah, amin. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan jemput Su lagi sekali dan tengok perkembangan strategi yang dia ceritakan tadi. Ya, betul. Kan? InsyaAllah coach. Boleh Alah, ini cuma perkongsian kecil saya saja. Saya juga rasa terharu. Terima kasih banyak kepada Coach Al sebab jemput saya datang ke studio yang comel ni. At least saya boleh perkenalkan diri saya. Siapa yang belum kenal lagi kat luar tu, saya lah Ratu Giling Malaya. Boleh tengok saya punya live nanti. Kau macam ambil peluang kan. Kita tapi bagus juga usahawan-usahawan kalau tengok kan, ni lah peluang korang datang sini, korang boleh share promote lah. Bila lagi kan? Bila lagi? Macam tu inilah lah. masanya. Dia kalau rockstar memang macam tu. Dia ada peluang je, dia kena ambil peluang. Kita selit sikit-sikit lah. Kena sikit. So terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. So terima kasih. Kita jumpa episod seterusnya. Assalamualaikum.